Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita ya di kelas Geografi tingkatan 2 ya, di mana saya nak sambung subtajuk ya, di mana kita masih lagi di bab 1 ya, iaitu skala dan juga jarak ya. Baik, jadi hari tu kita dah tengok 1.1 dengan 1.2 ya. Jadi hari ni kita nak tengok 1.3 dan juga 1.4, dua subtajuk ya. Dua subtajuk. Kita tak payah nak masuk banyak sangat ya. Kita akan habiskan tajuk satu ni ya, tinggal lagi dua je, iaitu 1.3 dan juga 1.4. Jadi untuk tajuk 1.3 dan 1.4 ni pastikan kamu prepare lah, ada buku teks di hadapan ya. Juga alatan-alatan geografi, di mana kamu kena sediakanlah kalau tak ada. Tapi rasanya boleh ya, sebab benda ni basic, kecuali ada 1-2 alat saja ya. Apa antara alat yang perlu ada lah ya. Yang pertamanya kamu kena ada pembaris. Pembaris ni sangat penting ya, untuk mengukur jarak di atas peta ya. Kemudian kena ada jangka tolok ya. Jangka tolok macam ni, kamu tengok ni apa ni? Ini bukan jangka tolok Ini adalah jangka lukis. Ini biasa semua orang ada. Jangka tolok ni kedua-dua yang tajam. Mana jangka tolok ni? Kalau kita tengok di muka surat 9 ya, jangka tolok ya. Kalau kita tengok jangka tolok, ni nampak tak? Semua nampak kan nombor 2 tu, iaitu ni saya bulatkan ya. Ni jangka tolok ni. Nampak tak? Dia dua-dua tajam ya. Bentuk dia macam ni je. Ya, tajam. Okey. Baik. Seterusnya ya, tadi pembaris, jangka tolok, jalur kertas ya, jalur kertas. Macam ni kertas ya, kita potong nampak macam sejalur kertas ya. Kemudian ada benang. Benang ni pasal kita nak mengukur jarak melengkung ya. Kemudian pembaris lah macam biasa ya. Itu antara alatan yang perlu ada ya, bila kita nak belajar di subtajuk 1.2, 1.3 dan juga 1.4. Okey, baik, mari kita mulakan. Okey. 1.3 ya, menentukan jarak sebenar menggunakan skala ya. 1.3.1 ya, mengukur jarak sebenar menggunakan skala penyata. Skala penyata kita dah belajar kan, skala itu kan, skala ada 3 kan, kena ingat ya. Yang pertama skala lurus, yang kedua ya skala penyata ya, di mana yang ketiganya adalah pecahan wakilan. 3 ya, 3 kena ingat tu, skala lurus, skala penyata dan juga pecahan wakilan. Baik, kita tengok ni ya, cikgu tu dia kata apa? Bagaimanakah jarak sebenar di antara sekolah dengan rumah Faiz dapat ditentukan? Dan berapakah jarak sebenar di antara kedua-dua tempat tersebut? Jadi mari kita tengok, dia ada langkah-langkah dia, step by step dia ya. Yang pertama di situ ada dah peta dia. Peta ni ya. Okey. Ni peta dia. Fokus pada peta ni ya. Dan peta ni dia bersambung dengan di bawah ni, nampak tak? Dalam buku teks je ya, dalam buku teks ya. Ni sambungan dia buku surat sebelah kan. Kalau kamu tengok ada buku teks kan, sebab saya minta kamu ada buku teks ya, ada buku teks di hadapan ya, supaya mudah kita nak belajar. Baik. Langkah pertama, tandakan pangkah di sekolah dan juga di rumah Faiz, sebab kita nak ukur jarak daripada rumah Faiz ke sekolah ya. Ini menggunakan skala, nanti kita menggunakan skala ya. Baik, jadi kamu tandakan pangkah ni, nampak tak? Okey, di sini sekolah dan juga ni rumah Faiz. Nampak tak? Dua tempat kita nak ukur ni, kita nak ukur jarak ni. Jarak ni kita nak ukur ya. Okey. Kemudian ya, langkah yang kedua, lukiskan satu garisan lurus ya, yang menyambungkan kedua-dua tanda X tersebut, tanda pangkah tersebut. Ni garisan lurus ni, nampak tak? Ni garisan lurus ni, nampak tak ya? Okey. Kemudian yang ketiga, kalau kamu tengok sini ya, yang ketiga, letakkan pembaris ya, pembaris yang telah pada garis yang telah dilukis ya. Tempat kamu nampak pembaris ada di sini ya. Ni pembaris ini kejap ya. Sorry. Okey. Pembaris. Ni pembaris kan. Ini adalah pembaris. Okey. Baik. Jadi kalau kita ukur tadi ya, kita ukur ya dengan pembaris jarak yang kita dah buat antara rumah Faiz dan juga sekolah ya. Kita dah ukur berapa jarak dia ni. Sorry. Jarak sini. Okey. Kalau kita tengok kat pembaris tu, kita dapat dah 11 cm. 11 cm.
Okey, jadi jarak di antara kedua-dua tempat tersebut ialah 11 sentimeter. Jadi skala peta ialah 1 sentimeter mewakili 1 kilometer. Macam mana nak nampak cikgu? Kat mana tulis? Kita tengok dekat ni muka surat 9 sambungan tu kan. Dia ada tulis kat peta. Ni hang nampak tak skala dia? 1 sentimeter mewakili 1 kilometer. Ya. Ya, ini dia kan. Jadi jarak sebenar antara sekolah dengan Faiz ialah 11 cm tadi. Aku mudarabkan dengan 1 kilometer. Dapatlah 11 kilometer. Nampak tak? Ini cara bagaimana kita nak mengukur jarak lurus. Tu sebab kena ada pembaris. Okey. Boleh faham kan? Okey. Baik. Kita pergi ke muka surat 9. Ya. Muka surat benda yang samalah. Ya. Ini antara alat-alat yang perlu ada saya dah sebut dah tadi ya. Kemudian kita pergi ke muka surat 10 ya. Tadi kita mengira jarak lurus ya, menggunakan pembaris tadi kan. Okey. Yang ini kita mengukur 1.3.2 ya. 1.3.2 mengukur jarak lurus menggunakan skala lurus. Tadi skala penyata kan. Ini adalah skala lurus. Okey. Skala lurus. Kita dah belajar dah skala lurus mana rupanya. Ni kan. Skala lurus kan. Di sini kalau kita tengok 1 cm bersamaan dengan berapa? 1 kilometer? Bukan. Sini adalah kalau kita tengok sini 1 cm. Okey. Sorry. Kalau kita tengok di sini dia adalah 1 cm bersamaan dengan 2 kilometer. Ya. Sebab kita tengok kosong. 0, 2, 4, 6. Kalau kamu ambil pembaris, kamu ukur kat skala tu. Satu petak tu, ya, satu petak tu 1 sentimeter nilainya. Ya. Okey, jadi kita tengok. Mari kita mengukur jarak sebenar di antara sekolah dengan pejabat pos menggunakan jangka tolok. Kita ada jangka tolok kan. Ya, tadi saya tunjukkan mana rupa jangka tolok. Ni dia kan. Ni dia jangka tolok. Nampak tak? Okey. Baik. Kita nak ukur sekolah dengan pejabat pos. Okey, sekolah dan juga pejabat pos. Langkah pertama, tandakan pangkah pada sekolah dan juga pejabat pos dah kita buat kan. Langkah kedua, ya, letakkan kedua-dua hujung jangka tolok pada kedua-dua tanda tersebut. Jangka tolok ni, hujung jangka tolok letak kat sini, ya, hujung dia. Jadi bila kita regangkan jangka tolok tu, ya, kita pergi ke langkah 3, pindahkan jangka tolok ke atas skala lurus peta dan lihat ukurannya. Kita tengok kat sini, nampak tak? Jadi berapa ukuran kita dapat? Ya, jarak di antara sekolah dengan pejabat pos ialah 6 cm. Kita dapat ukurannya 6 cm, ya. Kemudian skala peta tu adalah 1 cm mewakili 2 km. Kan? Jarak sebenar di antara sekolah ya dengan pejabat pos ialah kamu darabkan 6 cm ya dengan 2 km. Kamu akan dapatlah jumlah sebenarnya. Jarak di antara pejabat pos ya dengan sekolah adalah 12 km. Faham? Kita tukarkan ya nilai sentimeter itu yang kita akan dapat jarak sebenarnya ya, di atas peta 12 km dalam kilometer ya. Okey, faham ya? Baik, kita pergi ke 1.3.3 ya, mengukur jarak melengkung. Tadi jarak lurus, ini melengkung. Ya. Kalau kamu tengok dalam peta yang diberi kat situ ya. Ni kan melengkung ni, sungai ni melengkung kan. Jadi macam mana nak kira ni cikgu? Kita nak pakai apa? Ini saya katakan tadi kalau kita ada benang ya, kita akan gunakan benang. Okey. Baik. Kalau terdesak rambut pun boleh. Ya. Baik. Mari kita mengukur jarak sebenar sungai jernih di antara titik C dengan titik D. Mengikut sungai ya, C dengan D. Okey. C dan juga D. Kita pangkahkan siap-siap ya. Langkah pertama kita pangkahkan siap-siap, kita di titik C dan juga titik D. Kemudian langkah kedua kamu letakkan benang ya, dan benang di titik C. Benang ni titik C dan tandakan benang tersebut ya. Ambil benang, kamu tandakan sampai ke titik D ni ya. Letakkan benang ikut lengkungan tu ya, ikut lengkungan tu ya. Okey, daripada titik C ke titik D, tandakan titik D pada benang ya. Kamu gariskan dengan pen ke pensil dekat benang tu ya. Langkah ketiga, ambil benang tu, rentangkan di atas pembaris ya dan ukur jaraknya. Nampak tak? Jadi kita akan dapatlah, bila kita ukur ya, kita akan dapat 8 cm kan. Jarak titik C ke titik D adalah 8 cm.
Okey, skala pada peta ialah 1000 sentimeter nisbah 100,000. 1 nisbah 100,000 bermaksud 1 sentimeter bersamaan dengan 1000 sentimeter. 1000 sentimeter tu adalah 1 kilometer. Kita dah tengok dah itu kan. Okey. So, skala peta ialah 1 cm mewakili 1 kilometer sebenarnya. Jarak sebenar sungai jernih dari titik C ke titik D adalah, kamu darabkan sajalah 8 kali 1 kilometer. Mana dapat 1 kilometer? 100,000 cm itu adalah 1 kilometer ya. So 8 cm darab dengan 1 kilometer, kita akan dapat 8 kilometer. Faham? Ya. Okey. Baik. Itu 1.3. Kita pergi last sekali adalah 1.4 ya. Menentukan jarak sebenar berpandukan peta ya. Okey, berpandukan skala pada peta. Bagaimanakah kita boleh menukarkan jarak tempat di atas peta kepada jarak sebenar di atas permukaan bumi darat saja sebenarnya? Perhatikan peta dan skala peta yang diberikan. Cuba anda ukur jarak di antara rumah Khairul dengan balai polis mengukur jarak yang telah dipelajari. Mengikut langkah mengukur jarak yang telah dipelajari. Tukarkan jarak tersebut kepada jarak sebenar di atas permukaan bumi. Ini rumah Khairul. Ini adalah balai polis. Kamu garis lurus sahaja ya, sebab dia nakkan jarak lurus ya. So, jarak lurus di antara rumah Khairul dengan balai polis ialah 9 cm. Kita ukur ya, ambil pembaris. Kalau tak ada pembaris sekarang, ambil ukur sekarang dalam buku teks tu ya. Muka surat. Muka surat apa ni? Muka surat 12 kan. Okey. Baik. So, skala dia kalau kita tengok 0, nampak tak? 0, 1, 2, 3 kan. Bermakna 1 cm bersamaan dengan 1 kilometer. So, jarak sebenar ya, antara rumah Khairul ya dengan balai polis ialah 9 cm, kamu darabkan dengan 1 kilometer, dapatlah 9 kilometer. Nampak tak ni? Cuba pengiraan dia darab. Okey, itu cara nak menentukan jarak sebenar berpandukan skala pada peta. Jadi cikgu harap kamu faham ya. Sikit dah benda ni ya. 1.3 dan 1.4 ni sekejap saja sebenarnya ya. Yang penting kamu cukup alat. Ya, alat yang saya nyatakan kena cukup. Kemudian yang paling penting ada pembaris dan sebagainya tadi ya. Kamu ukur dalam peta dan kamu akan dapatlah jarak ya. Mengikut skala yang diberi bagi setiap peta, skalanya berbeza. Ada 1 cm bersamaan dengan 1 km, ada 1 cm bersamaan dengan 2 km, ada 1 cm bersamaan dengan 5 km. Dia berbeza. Kamu kena tengok skala, itu wajib kamu tahu ya. Baik, itu saja daripada saya akan faham ya. Jadi untuk soalan yang perlu kamu jawab dalam modul yang saya bekalkan ya. Nanti kamu jawablah soalan itu ya. Baik, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.